أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tes. 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 Ada. Clean. Okey. Tes. Tes satu. Ada. Ada. Ya, pakai dua. Tak kacau. Pagi ni kita Al-Kahfi ayat 1 hingga 10, ayat 1 hingga 110. Sebab lama tak baca. Ya, lama tak baca dalam kuliah lah. Tiap-tiap hari baca Alhamdulillah kan. Allahu Akbar. Dia tak payah dah kan sebab sebenarnya insya-Allah alhamdulillah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, kepada guru-guru yang pernah mendidik kita, dan kepada seluruh umat Islam di dunia ini sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
101 hingga 110. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberi izin dapat sama-sama kita berada di rumah Allah yang mulia ini, dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Seterusnya kita berada dalam majlis ilmu, mencari dan menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sememangnya luas sebagai panduan, sebagai bekalan kehidupan kita untuk kita baik hidup di dunia ini yang sifatnya sementara, lebih-lebih lagi untuk kita hidup di hari akhirat nanti yang sifatnya kekal buat selama-lamanya, insya-Allah. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, kepada guru-guru yang pernah mendidik kita, dan kepada seluruh umat, seluruh pejuang Islam yang telah berusaha menyampaikan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita pada hari ini dapat kenal nikmat Islam dan juga nikmat iman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan Imam, para bilal, pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirindui dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahu akbar. Istilahnya lah akhirnya Allah kata ada akhirnya kita dapat bersua kembali secara berdepan. Mungkin sebelum ni ada yang secara maya dan sebagainya, itu kaedah yang kita gunakan dah. Macam mana? Kita berada dalam suasana tersebut. Baik. Sebelum kita pergi jauh,
kita berada dalam bulan Rabiul Awal 1443 Hijrah. Barang pasti bila sebut berkenaan dengan Rabiul Awal, tak boleh lari daripada kita akan sentiasa ingat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda ingatan pertama, perbanyakkan selawat. Tanda kedua, yang biasa bila masuk Rabiul Awal ni, kita akan adakan kurma ajwa. Tapi bukan satu bekas seorang, satu biji seorang. Ambil berkat. Allah Akbar. Nanti minta tolong siapa, tolong ambilkan biji seorang. Sambil-sambil. Sebab apa? Bila sebut kurma ajwa ni, kata kurma Nabi ya. Wajib ke? Benda ni tak wajib. Cuma kita nak datangkan rasa tu. Allah Akbar. Baik. Bila sebut berkenaan dengan Rabiul Awal, tak lari daripada kita membincangkan berkenaan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang Allah Subhanahu wa taala aturkan sebagai apa? Sebagai suri tauladan untuk kita. Untuk kita ambil Nabi sebagai contoh ikutan. Allahu Akbar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh ikutan yang terbaik. Tak ada kalau kita nak letakkan orang lain yang lebih baik daripada Nabi, tak ada. Bukan hanya Allah yang mengiktiraf, itu pengiktirafan yang paling tinggi. Orang bukan Islam juga mengiktiraf Nabi adalah Nabi is the one. Betul? Ayat bahasa Inggeris itu. Kalau saya salah, tolong cek kisah betul kan? Nabi SAW ni tempatnya nombor satu. Dalam kitab 100 orang yang berpengaruh kan, dalam bahasa orang Putih itu, bahasa Inggeris. 100 orang yang berpengaruh, nombor satunya Muhammad. Nombor dua, Jesus Christ. Bagi dia lah itu. Maksudnya tak boleh nak challenge. Kalau kata bahasa Inggeris salah tu, abaikan lah. Maksudnya lidah bukan lidah bahasa Inggeris. Dia usaha tak apa, dia belajar dalam sekolah Inggeris kan tu. Saya belajar masuk sekolah kebangsaan tu. Bukan nak salahkan sistem. Kita tak biasa. Kat rumah pun mana saya cakap please teacher, I go to write. Dan ada mana cakap bahasa Inggeris kat rumah. Baik, tak ada orang yang boleh challenge Nabi SAW. Ini nombor satu. Allah Subhanahu Wa Taala iktiraf Nabi SAW nombor satu. Maka barang pasti kita sebagai umatnya ambil Nabi SAW sebagai ikutan. Tak apa yang lebih tu biar lagi Ustaz bagikan. Yang lebih tu pun ambil kat Ustaz. Untuk Ustaz ni bagi dapat lebih. Lebih satu ya Allah. Ustaz macam kira-kira sebab tu tengok nanti ke nak kira tu punya. Allah. Baik. Maka bila kita berada dalam bulan Rabiul Awal, antara lain kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tak masuk kitab Muhammad esok. Sebab ada orang kata Ustaz esok Ustaz lagi. Tak apa esok kita berkenaan dengan mai Allah. Baik. 9 hari bulan 10 yang lalu, 2 Rabiul Awal, kami guru-guru pendidikan Islam ada program bersama dengan Imam Muda Hasan secara live, secara mayang. Dibincangkan berkenaan dengan kudambakan syafaat. Ini antara perkara yang memang kita nak. Atas dunia pun kita nak syafaat ini, lebih-lebih lagi ketika mana kita berada di padang mahsyar nanti. Sehingga dibawakan hadis yang panjang cerita berkenaan dengan bagaimana manusia mengharapkan syafaat pada hari akhirat. Dalam keadaan menunggu lama di padang mahsyar, ketika mana nak tunggu bilalah Allah nak mulakan hisab.
Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak mulakan hisab, dalam keadaan panasnya, dalam keadaan berpeluhnya, dalam keadaan tidak berpakaiannya, Allah. Golongan yang untung ada. Yang mana? Yang 7 golongan yang berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan yang untung. Sebab apa? Tak kena panas matahari itu dia tak rasa. Dia berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan orang sibuk macam tu, nak cari siapa yang boleh diharapkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memulakan. Bukan kata buat keputusan lagi. Nak mula baru. Mula apa? Nak mula hisab. Tak tahu lagi keputusannya. Ke kanan ataupun ke kiri. Syurga ataupun neraka. Nak mulakan hisab dulu. Maka kita semua ni, bila kata kita tu, termasuk saya, tuan-tuan, puan-puan, seluruh manusia bermula daripada Nabi Adam. Keturunan, sampailah orang terakhir meninggal. Kita semua ni, yang pertama sekali akan bergerak menuju jumpa dengan Nabi Adam AS. Sebab apa? Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapa segala manusia. Kita mohon kepada Nabi Adam, wahai Nabi Allah Adam, kau bapa kepada semua manusia, tolonglah minta pada Allah dipercepatkan ataupun mulakan hisab. Kami dah tak tahan. Istilah mudahnya, kalau masuk neraka lah. Dah tak tahan duduk di padang mahsyar. Allahu Akbar. Maka kata Nabi Adam AS, aku minta maaf. Aku tak berani, aku malu. Sebab dulu aku pernah melanggar arahan Allah. Kita boleh je kita baca biasa je. Dulu dah pernah langgar arahan Allah. Tapi bagi Nabi Adam, walaupun kesalahan yang dilakukan itu adalah kesalahan yang terancam. Kesalahan yang terancam. Allah Subhanahu Wa Taala yang aturkan. Dia memakan buah larangan itu adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah nak hantar manusia ni ke bumi. Walaupun macam tu, walaupun dia dah bertaubat. Kalau kita ikuti kan sirah bagaimana Nabi Adam AS bertaubat ulama. Setelah dihantar ke bumi, Nabi Allah Adam ni dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh yang lama sehingga Allah arahkan supaya angkat kepala. Dah taubat dah. Tapi masih lagi rasa malu. Malu nak mengungkapkan, ya Allah cepatlah. Nabi Allah dah berkata. Maka kita beramai-ramai akan bergerak kepada Nabi lain. Nabi Nuh, Nabi seterusnya Nabi Musa dan sebagainya. Sehingga diperincikan dalam hadis tersebut, akhirnya jumpa dengan Nabi Isa AS. Wahai Nabi Allah Isa, tolonglah kami. Mohonlah kepada Allah dipercepatkan kisah. Nabi Isa kata, boleh. Tapi bukan aku. Saya bila baca ada tu macam kelakar, boleh. Tapi bukan aku. Siapa? Jumpalah Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan beramai-ramai menuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Bila permintaan daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia ketika itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sujud yang panjang. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, angkat kepala wahai Muhammad, ini bukan waktu bersujud. Mintalah apa yang kau nak minta. Allah. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang pasti di atas dunia ini selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi pinjam nyawa kepada kita memperbanyakkan peluang untuk kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang dikongsikan 5S. Tak mazan sini dia dengar dulu. Antara yang dikongsikan 5S. Banyak lagi perkara-perkara yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang dikongsi bawah ni disebut 5S untuk mudah kita ingat dan kita buat. Hari ni balik ingat 5S ni. Apa S-nya? S. 5S yang pertama ialah selawat. S yang pertama itu adalah selawat. Sebab
Allah Subhanahu wa taala sendiri yang perintahkan kita untuk berselawat. Kalau di masjid kita hari Jumaat dua kali diingatkan ayat yang sama. Yang pertama oleh Bilal. Bilal pegang tongkat ngadap mana? Ngadap kiblat kan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tekun ramai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu kali pertama. Kemudian khatib pun naik ke mimbar. Baca khutbah yang pertama. Di khutbah yang kedua lebih tegas. Kenapa tegas? Tadi Bilal pegang tongkat juga ngadap kiblat. Sekarang khatib pegang tongkat ngadap makmum. Ngadap jemaah. Lagi lah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi sebab ngadap kita terus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Yang dalam masjid tu, yang datang untuk sembahyang Jumaat tu orang beriman lah. Sallu, selawat. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun Allahumma salli wa sallim wa barik. Satu-satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan nama dia. Ini huraiannya lah berkenaan dengan selawat tu huraiannya. Cuma Ustaz Muhammad juga bersama dengan kumpulannya, dia keluarkan untuk tahun ini Haruman Rohani, cinta ilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjuran berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dapat ini? Telegram atau WhatsApp ada dapat. Saya kalau duduk sekolah tu Ustaz Mahzan kongsikan. Tapi bukan bentuk ni lah, Telegram. Cuma saya printkan supaya tu senang nak baca. Sebab kadang-kadang duduk mengadap ni. Sebab dia ada 41 muka surat. Diceritakan satu persatu petunjuk daripada Al-Quran, petunjuk daripada hadis berkenaan dengan selawat. Allahu Akbar. Bila kita baca ni, kita akan terasa betapa naknya kita kepada selawat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita apabila kita berselawat. Saya ambil beberapa perkara. Antara lain dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saja kamu berada, Mekah ke Madinah ke Afrika ke Amerika ke termasuk Malaysia, Johor, keluar Kampung Melayu, di mana saja kamu berada, berselawatlah ke atasku, sesungguhnya selawat kamu itu sampai kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita berselawat, selawat ini dibawa oleh malaikat terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dinyatakan bahawasanya sesiapa yang namaku disebut di sisinya, maka berselawatlah ke atasku. Apabila kita berselawat, satu malaikat yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan khusus berada dekat dengan makam Rasulullah. Tujuannya apa? Setiap kali sampai selawat itu, malaikat ini akan pergi jumpa dengan Nabi. Kan tu jasad tu. Dalam ini dihuraikan, setiap kali selawat kita sampai, Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terima dan jawab. Malaikat yang akan jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebut nama kita dan nama ayah kita. Dia akan sebut, ya Rasulullah, si fulan bin si fulan menghantar selawat kepadamu ya Rasul.
Habis itu kalau sehari sekali, maksudnya tiap-tiap hari itu sampai sekali. Kalau 100 kali, kalau 1000 kali, subhanallah. Namun kita je naik. Kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Dan lagi dinyatakan bahawasanya, banyaklah hadis dalam ini. Bersalawatlah kamu kepada sekalian Nabi apabila kamu mengingatiku. Sesungguhnya mereka para Nabi diutuskan sebagaimana aku diutuskan. Sesungguhnya Nabi SAW berselawat dan menyampaikan salam kepada diri baginda SAW sendiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala masuk dan keluar dari masjid. Ya kan kita bila nak masuk masjid tu apa doa kita? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ada setengah-setengah masjid dia letakkan selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Begitu juga bila nak keluar daripada masjid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma apa ni? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya dimulakan dengan selawat. Sebab Nabi buat macam tu. Baik. Ketika mana baginda Nabi SAW berkata, sesiapa yang memasuki masjid sampaikanlah salam kamu kepada Nabi. Bersalawatlah ke atas Nabi SAW. Bacalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Begitu juga bila keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mulakan dengan selawat. Apabila kamu mendengar muazzin melakukan azan dan ucapkanlah sebagaimana yang dilafazkan oleh muazzin, kemudian berselawatlah ke atasku. Dua tempat kalau untuk azan. Yang pertama ketika mana selesai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Yang kedua tu, maka kat situ ada satu doa untuk kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jawab apa? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Islam. Ini antara doa untuk kita dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhir selepas azan, la ilaha illallah, kita pun jawab la ilaha illallah. Kemudian sebelum Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah tu selawat dulu. Itu yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang bila sebut macam ni ada orang yang tak biasa. Orang kampung Melayu memang tak biasa. Orang yang tak biasa dia terus biasa kita dengar kat TV terus Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Tak selawat dulu. Sebab ada dalam hadis selawat dulu. Dan pernah ada ulama kita yang tegur RTM. Dia tegur. Dia kata, letakkanlah selawat dulu. Supaya apa? Sebab bila kita dengar, ataupun kita tengok TV, bila lepas azan kan, orang akan mula dengan selawat. Tapi tak tahulah sekarang ni ada selawat ke tidak selepas daripada azan. Kalau ada, alhamdulillah. Baik. Kemudian dinyatakan lagi bahawasanya sesungguhnya Nabi SAW menyampaikan salam dan berselawat ke atas baginda pada ketika tasyahud awal dan akhir. Dan baginda bersabda apabila selesai menunaikan solat dan kamu duduk maka ucapkanlah pujian kepada Allah dengan apa yang selayaknya dan berselawatlah ke atasku kemudian berdoalah nescaya akan dikabulkan doa. Sehingga dinyatakan dalam hadis yang lain, doa yang tak dimulakan dengan selawat dan tak diakhiri dengan selawat susah untuk dikabulkan. Tapi doa kita malah kita dah selip. Cuma kadang-kadang ada nak cepat sangat, selawat pun tidak. Puji Allah pun tidak, selawat pun tidak. Ya Allah, aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni. Amin. Ada juga ini Allah. Baik. Kemudian perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat dan malamnya. Maksudnya bermula semalam kita perbanyakkan. Dia nak bukti apa? Tujuh. Isyraq. Isyraq kalau ikut 75 minit 75 minit. Jangan sikit. Baik. Panjanglah ini. Yang ini
saya tinggal satu, nanti imam baca lah, ada kesempatan imam baca untuk rumah semua dengar. Yang penting perbanyakkanlah selawat. Sebab apa? Sebab selawat ini kita puji Nabi. Siapa Nabi? Kekasih Allah. Kita kalau orang puji kekasih kita rasa macam mana? Saya jumpa Cik Ishak, saya kata, isteri Cik Ishak memang lawa. Dah umur 50 lebih. Ke 25? Tak, 25 yang lain. Betul. 50 lebih kan? Ke 50 lebih kan? Isteri. 70? Oh, 70 pun lawa. Kita tu, biasalah. Alhamdulillah, biasalah. Tapi dalam hati tu berbunga-bunga, tak puji isteri aku. Itu baru manusia puji manusia. Kita sebagai manusia pun rasa, apatah lagi kita puji kekasih Allah. Selawat itu puji kekasih Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muda Hasan dia bawa satu analogi mudah. Nak menggalak kita perbanyakkan selawat. Cerita tu, do re mi. Kenapalah ustaz-ustaz ni kalau ceramah cerita yang nak dijadikan rujukan cerita Piramli. Sebab bila sebut cerita Piramli, orang tahu dan banyak kali ulang. Ya, cerita Do kahwin dengan Minah tapi hutang banyak. Nak buat macam mana nak selesaikan hutang? Jadilah kita berlakon mati. Siapa mati dulu? Do mati dulu. Minah pun pergi rumah mak kepada Do kan. Nangis. Kau kenapa ni? Dia dah mati. Mak dia pun nangis. Kemudian, habis kau datang nak buat apa? Nak duit sikit, nak buat belanja, nak urus. Okay, mak dia pun bagi sikit. Balik rumah, kira-kira tak cukup nak bayar hutang ceki, hutang keluar. Habis tu nak buat macam ni? Sekarang ni Minah aku mati. Aku pula pergi rumah bapak dia. Dia pergi rumah bapak dia. Siapa? Mahmud Jun. Mahmud Jun kan kahwin lah ya. Isteri baru. Pergi nangis, bagi tahu. Minah mati. Habis tu kau datang ni nak minta duit sikit. Tak ada. Apa ni trik daripada Piramli ni dia ajar. Apa kalau kita tak dapat tu, kita nak buat macam mana? Mesti bawa lawak. Makcik kau lawak. Masuk dalam bilik, nangis, ambil duit. Nangis, bagi. Kira tak cukup. Pak, tak cukup ni. Nak lagi. Tak ada. Ni je ada. Bapak, makcik lawak. Dia puji, sekali lagi baru dia masuk. Sampai 3 kali kawan tu masuk, ambil duit. Sebab apa? Puji. Ni kuasa puji tu. Sebab itulah kita digalakkan sangat memperbanyakkan pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tanya Ustaz nak selawat macam mana? Apa jenis selawat? Tak kisah. Ustaz dalil. Yang terbaik yang ada dalam sembahyang. Itu paling baik sebab itu dimasukkan dalam sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad. Paling ringkas. Nak tambah sikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak lagi baik, selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau yang itu Ustaz tak banyak mendapat. Ambil paling ringkas. Habis itu Ustaz sekarang ni kita tidur selawat tafrijiyah. Boleh ke? Boleh. Selawat tafrijiyah, selawat tib, selawat anwar kan. Yang tak naknya tak selawat. Itu tak nak. Dia nak bahal. Ni doa, ni belah engkau. Aku tak selawat. Kan bingung. Doa keluar perkataan. Perbanyakkan selawat. Nak baca qasidah pun qasidah lah. Sebab apa? Qasidah tu ulama karang untuk apa? Menyatakan cinta. Kita kadang-kadang malu nak menyatakan cinta. Kalau dalam kumpulan hujan, saya tak nak nyanyi pagi ni. Tadi dah hujan, kalau nyanyi lagi hujan.
Malu rasanya menyatakan cinta. Kepada siapa? Kepada dia, yakni Rasulullah. Insan mulia. Kerana dia, tak ingatlah diri dia. Sedangkan diriku, insan biasa. Wujud juga hati ini menyatakan cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang minat nasyid, apa salah nasyid? Nasyid apa? Nasyid yang mengingatkan kita kepada Nabi. Kalau nasyid tajunya lagu Dia Kekasih Allah ataupun lagu Rasulullah dalam menanggung. Kadang-kadang kita dekat diri tu boleh menangis. Boleh menangis. Sebab apa? Terkenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi orang yang dah pergi umrah, pergi haji, sekarang terhalang. Kita tahu insya-Allah buka. Bila sebut tentang Nabi itu ataupun bila nak memberikan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah tu, kita teringat kita duduk dalam kawasan Raudhah ataupun dalam kawasan masuk melalui Babus Salam nak ziarah tu, dia teringat kita tengah berjalan nak angkat tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Perasaan sedih tu. Kadang-kadang nak lafazkan ungkapan itu pun dah mengalir mata. Allah Akbar. Maka perbanyakkanlah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bagi tips mudah sebelum masuk S yang kedua. Tak sempat ke 5S ini, baru satu ni. Tak sampai ke sampai esok. Baik, tips yang paling mudah. Sebab apa? Sebab kita berada dalam bulan Rabiul Awal, antara lain kita memperbanyakkan amalan-amalan sunnah. Antara sunnah Nabi yang Nabi ajar, kalau boleh kita rebut paling kurang seminggu sekali. Paling kurang. Kalau dapat hari-hari, alhamdulillah, terbaik. Tapi benda ni boleh buat sekali saja. Kita boleh buat banyak kali. Benda pula tak sekali-sekali. Itu berkenaan dengan selepas kita sembahyang subuh. Selepas kita sembahyang subuh, kemudian kita tunggu masuk waktu isyraq. Tempat yang terbaik nak amalkan benda ni mesti kamu lagi. Sebab yelah, saya ni pusing masjid. Bukan pusing kepala, pusing masjid. Kita akan tengok dan kita akan cerita kalau benda ni baik, tempat sini baik, dan kita bagi contoh kepada tempat lain supaya apa? Supaya ikut. Kalau cerita berkenaan dengan rebut saf pertama, saya akan cerita kampung Melayu, kampung tengah. Saya akan cerita di tempat lain. Tujuannya apa? Nak supaya orang ikut dan beramal dengan sunnah tu. Sebab ada setengah-setengah tempat, tak nak sebutlah masjid mana. Kalau saya sebut masjid, tuan-tuan akan tahu, oh masjid ni memang. Iqamah tu, orang bila dah selesai iqamah, saf pertama tak turun. Ada. Sedangkan Nabi SAW suruh kita ni rebut saf pertama ni, VVIP ni. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Hadis last. Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang berada di saf pertama. Tapi bila dah habis la ilaha illallah, masih duduk. Allahu akbar. Baca doa selepas iqamah tu masih ada dalam keadaan duduk. Bila dia bangun, kadang-kadang imam dah takbir, Allahu akbar, baru bangun. Itu lemah gemalai dia. Sini special. Ustaz ke penceramah ke kau datang lambat tak? Padahal itu siapa suruh datang lambat? Sebab apa? Kita beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang dah tawaf kepada kecuali tempat dia. Kecuali tempat dia ada. Jangan ambil tempat bidang. Baik, kita tunggu waktu isyraq. Nak tunggu tu kadang-kadang lamanya nak tunggu. Habis kita sembahyang subuh kurang lebih 6.30 kan. Nak tunggu 7-5 minit. Dan tempat kita kalau hari biasa ada tahlil. Kemudian budaya Quran. Habis tu ngam-ngam ataupun kadang-kadang terajak sikit waktu isyraq. Jadi orang tak terasa.
Tapi kalau tempat masjid yang tak ada budaya Quran lepas subuh, yang tak ada tahlil lepas subuh, orang nak tunggu penantian itu satu penyiksaan. Hebat, power hari ini. Hashtag. Baik, nak tunggu tu. Habis macam mana nak isi? Ni, selawat. Kita bayangkan lepas daripada sembahyang subuh tu, dah berzikir, dah berdoa bersama dengan imam, nak tunggu pada 7-5 minit masuk isyraq tu, atau 7-4 minit masuk isyraq, berapa dapat rasa? Orang nak isi terus dengan istighfar. Ambil mudahan. 100 kali istighfar, 100 kali selawat, baca Quran sikit, dah masuk isyraq. Kalau kita disiplinkan yang tu setiap hari, kalau boleh, subhanallah, hari-hari dapat apa kata Nabi SAW. Orang yang sembahyang subuh berjemaah, kemudian tunggu sehingga masuk waktu isyraq, waktu syuruk, kemudian lebihkan sikit 13 ataupun 15 minit isyraq, sembahyang 2 rakaat, dia akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis yang lain Nabi ulang 3 kali. Yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Tak apalah Ustaz, bagi Bilal-Bilal yang imam-imam Bilal. Kita orang biasa. No! Ini bulan Rabiul Awal. Kalau kita menyatakan rasa kasih kita, rindu kita, sayang kita kepada Nabi SAW, kita cuba buat walaupun sekali. Macam marah ni Ustaz. Sayang, kita ada peluang. Waktu kita nak komplain, apalah tabung haji tak bagi lagi nak pergi umrah. Apalah kerajaan tak bagi lagi nak pergi umrah. Aku nak dapatkan pahala umrah. Ini Nabi dah bagi jalan. Okey, tinggi sebab dah nak habis. Seminit ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ambil peluang. Ya? 7-10 boleh ya? 7-10 insyaAllah. Dia bagi ekstra 5 minit. Baik. Kita ambil peluang. Sebab kadang-kadang kita tak apalah Ustaz, dia balik ada urusan. Takkanlah tiap-tiap hari ada urusan. Mungkin atas dunia ni kita boleh beralasan istilahnya. Boleh beralasan. Aku nak pergi hantar anak tu, aku nak pergi hantar cucu tu, aku nak beli sarapan ni. Kecap je tunggu. Sebab apa? Antara lain, nak dapatkan syafaat Nabi SAW, kita nak berhujah nanti. Ya Rasulullah, aku ni umatmu. Apa yang menyatakan kamu ni umat aku? Aku mengamalkan sunnahmu ya Rasulullah. Kalau kita tak buat atas dunia ni, macam mana kita nak mengaku? Ya Rasulullah, aku mengamalkan sunnahmu. Macam mana kita nak jawab? Allahu Akbar. Ustaz, saya kalau tak ni susah sikit. Tengok lagi amalan-amalan. Banyak lagi amalan-amalan yang Nabi SAW sebutkan kepada kita yang mudah untuk kita buat. Jadi dalam bulan Rabiul Awal ni kita kaji. Bukan kaji semata-mata kaji, bahkan kita amalkan. Praktikkan. S yang pertama, selawat. Perbankan. Sehingga dinyatakan oleh sahabat, bila ditanya, bila turun ayat ni, sahabat tanya yang pertama, bagaimana nak selawat? Sebab Nabi suruh selawat. Ayat itu suruh selawat, bagaimana nak selawat? Nabi pun cerita berkenaan dengan selawat. Kemudian sahabat tanya lagi, banyak mana nak selawat? Lalu sahabat ni bertanya, saya tak ingat nama. Sahabat ni bertanya, kalau aku bangun pada waktu pagi, yang ini berqiyamul lail, banyak mana aku nak berselawat kepadamu ya Rasulullah? Adakah 1/4 daripada waktu itu? Maka Nabi kata, kalau boleh tambah lagi. Adakah 1/3, 1/4, 2/4, separuh? Kalau boleh tambah lagi. Adakah 3/4? Kalau boleh tambah lagi. Sehingga sahabat menyatakan bahawasanya seluruh waktu yang dibangun malam tu dia berselawat kepada Nabi SAW. Nabi sangat suka orang banyak selawat kepada Nabi SAW. Bukan Nabi suka tu sebab orang puji aku, tak. Sebab satu kali kita berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita ni 10 kali.
Nabi nak bagi banyak kepada umat dia. Untuk Nabi sekali, Allah bagi balik. Mau bagi apa? Refund. Salah apa sebutan. Allah bagi balik kepada itu 10 kali. Subhanallah. Itu baru sekali. Kalau 10 kali, kalau 100 kali, kalau 1000 kali, subhanallah. Ada orang boleh selawat sampai 5,000 kali sehari. Ada orang boleh berselawat sampai 15,000 kali sehari. Bila masa dia berselawat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita nak Allah mudahkan kita. Sebab tu saya suka duduk dalam kereta. Sebab apa? Dalam kereta saya buka aja selawat. Audio kita kan, CD tu kan, atau USB tu kita letak selawat. Jadi selawat. Nampak? Contoh daripada rumah ke kampung Melayu. Berapa minit tu? Dia selalu selawat. Bila kita dengar, kita ikut. Maka perbanyakkan. Antara kempen kita 2 tahun lepas, ringing tone handset, tukar selawat. Tukar selawat. Supaya kita gemakan selawat. Contoh duduk kedayan, tanya. InsyaAllah. Boleh tak buka? Duduk kedayan tu, orang call. Sallallahu ala Muhammad. Telefon kita. Telefon orang lain pun. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula duduk. Ni bulan Ramadan awal. Bunyi ni lagu apa? Lagu Akram. Siapa? Oh, Imam Sazuan. Akram. Yelah kalau raya pun tukar lagu. Bila raya ingat apa? Ingat boleh pengumuman. 11 hari bulan boleh retas negeri. Yang keluar lagu dalam WhatsApp apa? Lagu raya. Ada orang pergi gendang, buat ketupat, apa? Dah macam pengumuman raya. Allahu Akbar. Ini keadaan. Baik, selawat, perbanyakkanlah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 79 minit. S yang kedua. S yang kedua saya bagi tajuk je lah. Huraiannya esok insya-Allah. Ustaz, patutnya Ustaz sebutlah S pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tu senang kita nak tulis. Tak nak. Sebab takut esok tak datang. Jadi S yang kedua ialah salam. Tadi selawat, yang kedua salam. Huraiannya esok insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buruk dalam hati datang daripada kelemahan kita semua. Hakikatnya semua ilmu itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tangguh, ni buku terbaru Ustaz Anwar. Kuliah dia malam ni online. Nanti saya bagikan link. 40 hadis jalan-jalan ke syurga. Minggu lepas dia dah hurai 2 hadis, dia akan sambung lagi dan dia akan cerita sampai habis. 40 hadis jalan-jalan ke syurga. Boleh dapatkan buku ni, untuk iklan tak? Harga RM13 di STK. Pergi Pondok Jaga, kita nak buku ni. Ada, memang Ustaz Anwar tak kat situ. Dan perbahasannya sangat seronok. Bolehlah kalau untuk sepanjang bulan ni, bulan Rabiul Awal ni, kita cuba meneliti hadis-hadis Nabi yang Nabi offer buat amalan ni syurga. Buat amalan ni syurga. Ini kita nak. Jadi boleh ikuti siarannya 9:15 minit malam ni. Allah Akbar. Dan kalau selepas ini pun sebab dah boleh kuliah, bolehkah untuk saya ingat lama dah Ustaz Anwar tak kesini kan. Dulu kitab Bulughul Maram kan, Ustaz Anwar buka kat sini. Jadi boleh biar dia kupas. Kalau yang mengupas orang yang menyusunnya sendiri, saya boleh nak baca ni, tapi feel dia lain. Feel dia lain. Kalau orang yang menyusun sendiri, yang cerita, dia rasa push. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم اولا واخرا وظاهرا وباطنا
وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. Ya Allah, ya Rahman Rahim, dalam bulan Rabiul Awal yang mulia ini, ya Allah, di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah. Kami menyatakan kerinduan dan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga rindu kami, cinta kami ini berbalas oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman Rahim, di hari Jumaat yang mulia ini, ya Allah, mudahkanlah lidah kami, ya Allah, untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkanlah kami mengisi ruang-ruang masa kosong kami, ya Allah, dengan memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami cuba untuk dapatkan tempat yang terbaik, ya Allah, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan di syurga adalah orang yang paling banyak berselawat kepada. Ya Allah, izinkanlah kami, ya Allah, untuk mendapat tempat tersebut, ya Allah. Mudahkanlah kami, ya Allah. Mudahkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, sesungguhnya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat kami perlukan nanti, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami, ya Allah, dengan berkat selawat ini, ya Allah, dengan berkat amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Mudahkanlah untuk Nabi jam kami di hari akhirat nanti, ya Allah, mengaku kami sebagai umatnya, ya Allah. Siapalah kami, ya Allah, kalau Nabi tak mengaku kami sebagai umat baginda. Siapalah kami, ya Allah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. له الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه